والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya malam ni dapat lagi kita menyambung siri kedua daripada tadabbur ayatul kursi, tadabbur ayat kursi. Itu ayat yang ke-255 daripada surah Al-Baqarah. Pada siri yang pertama dahulu, kita telah menyentuh ayat ini sampailah kepada firman Allah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah SWT yang tidak mengantuk apatah lagi tidur. Seperti yang kita bincang pada minggu yang lalu, iaitu ayatul kursi ini sangat penting kepada kita dari segi untuk kita mencapai makna tauhid, mengesakan Allah, i'tiqad bahawa Allah SWT sahajalah yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan. Lalu kita sebagai hamba dia hendaklah bergantung kepada dia, kerana dia yang sempurna. Tidak ada yang sempurna melainkan dia sahaja, dan manusia ni dia hanya akan bergantung kepada yang sempurna. Maka Allah SWT yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, Allah lah tempat tumpuan, Allah lah As-Samad. Begitu juga tujuan daripada kita membicarakan tentang ayatul kursi ini supaya kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Sebab dalam ayat ni merangkumi banyak pembahagian-pembahagian tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid hamidiyah. Kita puji Allah SWT, dan kita sebut bahawa ni Allah, Allah ataupun huwa Allah, Allah haq, Allah itu ada, Allah tu yang benar, Allah yang hak, dialah Allah. Itu panggil sifat nafsiyah, sifat diri, sifat zatiyah, sifat wujud. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ada tauhid uluhiyah bersama dengan tauhid asma' was sifat. Kita sabitkan bagi Allah Ta'ala sifat hayy, sifat hidup, sifat mentadbir. La ta'khudhu sinatun wala naum, itu kita sabitkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat tanzihiyah, tanzih. Kita mensucikan Allah SWT daripada sifat-sifat kekurangan. Termasuklah juga kita menafikan daripada Allah SWT itu sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Sebab sifat makhluk ni dia lemah, dia kurang. Jadi maksud tanzih, mensucikan Allah SWT itu ialah mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan dan juga segala bentuk keserupaan dengan makhluk. Itu sifat-sifat Allah SWT yang kita belajar, yang kita bincang pada minggu yang lalu. Begitu juga tujuan daripada kita mempelajari ayat kursi ini, kerana kita selalu membaca ayat kursi tiap kali lepas daripada kita sembahyang fardu, dan juga bila setiap kali kita nak tidur. Berarti kita mencari perlindungan Allah SWT. Berarti juga kita jaga iman kita, kita sentiasa memperbaharui iman kita. Ayat yang seterusnya daripada ayat kursi ini, iaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Ta'ala jualah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi sebagai bukti Allah SWT itu Tuhan yang berhak disembah, dia ilah, satu-satunya ilah yang berhak disembah, kerana
dia yang mentadbir, dia yang hidup dan dia yang mentadbir. Jadi kalau kita baca la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu menggambarkan hayat yang sempurna, hidup yang sempurna. Sebab kalau tidur ni saudara pada mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah SWT ia mematikan manusia ketika manusia itu tidur. Jadi sebagai kesempurnaan kepada menyatakan sifat dia hidup, maka Allah Ta'ala kata dia tidak mengantuk, apatah lagi nak tidur. Sebab tidur dan mengantuk tu lazim daripada dia tidak tahu. Dia tidak tahu, maknanya dia dalam keadaan alpa. Dan separuh daripada makna tidur tu tidur tu sendiri adalah separuh daripada makna mati. Tak khabar. Begitu juga Al-Qayyum itu, dia yang mempunyai sifat rububiyah, yang mentadbir, mencipta dan mentadbir ni. Pentadbir yang sempurna mestilah dalam keadaan dia sentiasa jaga, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan ini menegaskan lagi tentang qayyumiyah Allah Ta'ala, Allah SWT sebagai pentadbir. Sebab nak mentadbir, nak mengatur, nak mentadbir, nak mengurus ni, biar tentu dahulu milik kita. Lalu kita ada tanah. Kita ada tanah. Bila tanah tu nama kita, ikut kita lah. Kita nak buat rumah ke. Lepas tu kalau kita nak buat rumah, kita nak duduk sendiri ke, kita nak sewa ke orang ke, ataupun kita nak buat sebagai rumah tumpangan ke, atas kita. Sebab tanah tu milik kita. Lepas tu kita pula bina rumah atas tu, maka kita ada kelayakan untuk tadbir. Sebab milik kita. Jadi Allah SWT, ia sifat dia qayyum, ia mentadbir alam semesta ni, semua di bawah perintah dia, semua tu di bawah kehendak dia, di bawah kekuasaan dia, kerana lahu, kerana itu milik dia, bukan milik orang lain. Jadi kalau milik orang lain kita merintah, itu maknanya merampas. Retah tanah orang. Bukan tanah kita pergi retah, kita menguasai. Jadi tuan dia tu, dia zalimi. Kerana dia memiliki tanah tadi, gerai tu nama dia, tapi orang lain duduk menguasai. Mana dia dizalimi. Maknanya dia lemah. Milik dia tapi orang lain tadbir, maknanya lemah. Jadi Allah Ta'ala, kalau alam ni milik dia tapi orang lain tadbir, maknanya dia lemah. Itu mustahil bagi Allah SWT. Sama juga kalau kita kata milik orang lain tapi kita tadbir, berarti kita merampas, kita zalim. Jadi Allah tadbir alam ni kerana milik dia. Jadi kalaulah milik orang lain Allah kita tadbir, berarti Allah zalim. Tapi Allah SWT wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu itu tidak menzalimi sesiapa. Jadi Allah SWT bila dia memiliki, maka mesti dia mentadbir. Hak dia tadbir tu hak dia. Kalau dia tadbir bukan hak dia, berarti dia zalim. Kalau dia memiliki tetapi tidak mentadbir, berarti dia lemah. Jadi kedua-dua tu tidak dapat diterima sebagai sifat Allah Ta'ala, lemah dan zalim. Jadi bila sabit bagi Allah Ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ard, maka dia layak untuk bertadbir. Sebab itulah ulama kata lahu tu mana bagi Allah Ta'ala apa-apa yang ada pada langit dan bumi ini sebagai khalqan, penciptaan dia. Khalqan wa milkan wa mulkan. Milik Allah Ta'ala dari segi dia yang mencipta, dia yang memiliki dan dia yang menguasai. Jadi dia ada belaka tu tauhid fi khaliqiyah.
Tauhid fi khaliqiyah pada Allah yang mencipta, satu-satunya Tuhan yang mencipta. Mencipta daripada tak ada kepada ada. Manusia kalau dia ada sifat mencipta pun, dia hanya boleh mencipta dengan cara ubah bagi yang ada. Daripada gandum dia boleh tukar kepada kek, kepada kuih. Tapi asal kepada gandum tu, ataupun nak cipta air, manusia tak mampu. Jadi Allah pencipta yang sempurna. Jadi milik Allah SWT, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, termasuklah langit dan bumi itu sendiri. Walaupun ayat ni kata lahu ma, milik dia apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Pas bumi dan langit itu sendiri milik siapa dia? Milik dia lah. Dalam kerajaan Allah SWT belaka, dan tidak ada satu pun yang terkeluar daripada pemerintahan Allah SWT. Jadi langit dan bumi ni milik dia. Di bawah kekuasaan dia, di bawah kehendak dia, di bawah perintah dia. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahawa bagi Allah SWT itu urusan penciptaan. Bila dia nak mencipta sesuatu, dia kata kun, jadi, maka jadilah. Fayakun, maka adalah. Begitu juga ala lahul khalq wal amr, urusan penciptaan dan urusan pentadbiran, arahan, kehendak, perintah, itu milik Allah SWT. Jadi bila begitu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ini adalah tauhid fil hamd. Tauhid pada puji Allah. Kita puji Allah Ta'ala sebab milik dia. Macam kita puji orang lah. Dia mau ada kereta, dia mau ada rumah, dia mau ada ladang, dia mau ada kebun. Jadi kita kata ni milik dia, ni milik dia, ni milik orang itu, maknanya itu puji. Sebab orang yang ada harta, kita sebut tentang apa yang dia miliki, itu adalah pujian kepada dia. Sebab dia ada, orang lain tak ada. Jadi puji ni biasanya seorang itu ada kelebihan. Dia ada lebih pada orang, maka kita sebut. Jadi sebutan itu dipanggil puji. Jadi bila kita kata ni milik Allah SWT, itu tauhid fil hamdi ataupun tauhid hamidiyah. Kita puji Allah Ta'ala. Jadi kita puji Allah Ta'ala, tauhid hamidiyah. Kalau kita nafi dari Allah Ta'ala, itu dipanggil tauhid tanzihiyah. Macam tadilah, la ta'khudhu sinatun wala naum, dia tidak mengantuk, dia tidak tidur, itu kita tanzih, suci ke Allah Ta'ala. Macam ahli kalam lah. Ahli kalam ni dia tanzih dia tu kuat sangat. Allah Ta'ala tidak jirim, tidak arat, tidak banyak tidak jirim, tidak arak, tidak gapo tahu lagi, tidak jisim, tidak bertempat, tidak bergerak, tidak banyak sangat tidak. Tanzih. Itu kalau ikut Imam Waliullah kan, ahli kalam ni dia ghulu fit tanzih. Sebab itulah dia kata ahlu tanzih. Ahlul kalam ni ahlu tanzih, terlalu banyak nafi. Jadi di sini lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia yang mentadbir, milik dia. Jadi semua ni di bawah kehendak dia. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian Allah Ta'ala pergi kepada penciptaan langit, yang mana langit sebelum pada tu dalam rupa asap, wahia dukhanu. Faqala laha, Allah Ta'ala kata kepada langit, mana ini menunjukkan bahawa langit dan bumi ni tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala. Faqala laha walil ard, Allah Ta'ala kata kepada langit dan kepada bumi, marilah, patuhlah. Maka langit dan bumi itu mari dengan kata, kami berdua patuh. Qalata ataina ta'iin, kami berdua mari dalam keadaan patuh kepada arah Engkau ya Allah. Maknanya di sini walaupun lahu ni
dia merujuk pada milik Allah Ta'ala. Apa-apa yang ada atas muka bumi, apa-apa yang ada di langit ni, walaupun tak nampak, tidak dinyatakan langit dan bumi itu milik dia, tapi automatik milik Allah Ta'ala juga. Berdasarkan pada ayat tadilah, ayat daripada surah Fussilat, sumastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Jadi milik Allah Ta'ala juga, sebab dia arah kepada langit dan bumi supaya taat, kedua-duanya taat. Jadi itu di bawah milik, di bawah pentadbir Allah SWT belaka. Jadi apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, seperti mana bumi dan langit itu sendiri, semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala, di bawah kekuasaan dia, di bawah urusan pentadbir dia. Dan ini juga termasuk di bawah kalau kita kata lahu lillahi ta'ala tu khalqan, mana tauhid pada penciptaan. Sebab orang musyrik Mekah ni dia ngaku, dia ngaku bahawa kata wajullah hasru fi khalqis samawati wal ard, membataskan, peringkat pertama tauhid ni membataskan penciptaan langit dan bumi kepada Allah. Itu dipanggil tauhid fil khalqi. Allah satu-satunya pencipta, yang mencipta alam ini. Kalau kita kata lahul khalqan wa milkan, ini tauhid pada milkiyah, pemilikan. Wa mulkan, kita berarti tauhid fi mulukiyah, tauhid pada kerajaan, pada pentadbiran, maknanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Bila semua ni dalam penciptaan dia, dalam pentadbiran dia, ini berarti Allah Ta'ala mempunyai iradah mutlaqah, ataupun dipanggil tauhid fil ikhtiyar. Tauhid fil ikhtiyar mana tauhid pada kehendak dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kamulah yang mencipta segala sesuatu dan dialah wa yakhtar. Dia mengatur, dia memilih, dia berkehendak, atas kehendak dia belaka. Situ hujan, sini panah, situ ribut, sini macam-macam keadaan, itu di bawah kehendak dia. Jadi natijah di sini, bila semua ni milik dia, penciptaan dia, pentadbiran dia, maka manusia tu perlu menumpukan ibadat dia, doa dia, permintaan dia, pergantungan dia hanya kepada Allah. Jadi daripada bila kita tahu kita ni milik Allah Ta'ala, maka kita kena berserah kepada Allah Ta'ala, sebab urusan itu di tangan dia. Biyadikal khair, di tangan Allah, di tangan kau wahai Allah kebaikan. Jadi kita kena tawakal. Natijah dia dari segi apa tindakan kita itu adalah kita bergantung kepada Allah SWT, hanya berdoa pada dia. Bila begitu tidak wajar manusia itu mensyirikkan Allah. Dia letak pergantungan dia tu selain daripada Allah SWT. Dan ini juga menunjukkan bahawa Allah SWT tidak berhajat kepada penolong dalam mentadbir alam dia ni. Bahagian berikut ni, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Jadi pertanyaan ataupun istifham di sini dengan mana istifham nafi. Tak ada pun, tiada siapa pun, walaupun dia mari dalam bentuk soalan man zalladhi, siapakah, tetapi dari segi makna dia ataupun dalam ilmu ma'ani ni, pertanyaan di sini dalam bentuk menafikan, mana tak ada siapa pun yang dapat memberi syafaat. Macam kita kata, siapa dia tak boleh buat lagu ni hebat setara ni, siapa dia boleh buat?
Maknanya tak ada siapa pun boleh buat seperti ni. Itu masuk pertanyaan. Kalau pakai dia dengung siapa dia boleh. Itu maknanya tak jijak dengan pertanyaan. Tak jijak benar dengan pertanyaan. Sebab pertanyaan ni dia banyak maksud. Ada pertanyaan itu nak lekeh. Apa dia buat lagu ni? Maknanya pertanyaan itu memandai lekeh pada orang. Orang tak buat kerja lagu ni. Itu maksud dia. Apa dia buat kerja lagu ni? Maknanya tak patut. Tak patut buat sesuatu seperti ini. Jadi pertanyaan dia banyak maksud. Dan ini juga dengan maksud Allah Ta'ala nak nafi satu lagi seperti tadilah nak mempelekehkan. Yang ni orang-orang musyrikin ni, dia bila mana mereka menganggap antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni ada kuasa juga dalam menentukan perjalanan alam ni. Soal berkat, soal rahmat, soal untung ke, rugi ke, ada orang tertentu. Mana yang ada di kalangan manusia yang syirik pada Allah SWT ni, dia mengharapkan berkat tu guru, berkat tu wali. Kalau orang kita gak restu lah. Maknanya kalau tak panggil tu email jiruh motor dia, dah rasa bawa motor tu macam tak yakin selamat. Kalau naik rumah baru tu tak panggil tok lebah pagar, pak tapai rumah, tak baca ayat tu ayat ni, tak jiruh kau gapo kau, jadi rasa tak sedap, tak yakin akan selamat. Jadi di situ berarti dia telah meletakkan keselamatan, keberkatan, rahmat dia letak pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pergantungan dia letak situ. Jadi Allah Ta'ala kata man. Siapa dia? Maknanya tak ada siapa pun. Maknanya hak kamu cipta sebagai dapat menolong kamu, dia tidak ada apa-apa kuasa. Jadi min dunillah ni, selain daripada Allah Ta'ala ataupun ghairullah, selain daripada Allah Ta'ala ni, dia tidak ada sebagai kuasa. Wali ke, nabi ke, jin ke, malaikat ke, dia tidak ada kuasa. Sebab sabit dah dalam ayat tadi, lahu, milik Allah, bukan milik siapa. Berkat, rahmat, selamat, aman, sejahtera, kedamaian letak pada Allah, ketenangan letak pada Allah. Bukan kata boleh subal tok lebar tu gak, boleh subal tok guru juga pulah di kepala rasa lain. Rasa kalau semaya tu kosong. Ataupun kita wasabah kita kau tok lebar. Tok lebar boleh ngatik 20 kali. Kita pun ambil lepas pada tu lain. Ni ada ni kepercayaan. Kalau tidak dia tak Allah kayu sugi tu. Setengah orang tu dia Allah kayu sugi. Allah kau tunggu dia, biar tunggu dia kekoh ke apa, isak-isak dulu, lepas tu baru dia ambil beruh dia. Sebab berkat. Ada keberkatan. Jadi berkat daripada manusia ni, mana ada? Berkat tu Allah yang memberi berkat. Allah yang memberi, Allah Ta'ala yang memberi berkat. Allah Ta'ala yang meletakkan keberkatan. Yang menentukan berkat ni Allah. Cara kita nak dapat berkat pun, berkat tu ada. Keberkatan air Zamzam, keberkatan Kaabah, keberkatan air hujan. Ada berkat tu, tak nafi berkat, tapi apakah benda-benda yang ditentukan keberkatan itu, dan macam mana cara nak dapat berkat. Setengah orang tu boleh duduk tepi tunggu, dia kata berkat tu, tupai berkat tunggu. Tak jadi gitu. Kalau kita ambil daripada guru ni ilmu, ataupun kita minta dia doa, itu cara kita orang panggil tabarruk, mendapat berkat. Sebab capalah, capa Nabi. Kalau betul ada capa Nabi, kita siung pun tak apa. Dah. Sebab ada kesan tubuh. Tapi betul kau cara lagu tu? Cara betul, kena ada cara betul. Tabarruk, mengambil berkat.
Lepas tu dia ambil berkat tu selipar tu sendiri, bukan raja, bukan lakaran. Jadi banyak kena sesat. Jadi Allah SWT telah menetapkan bahawa bila segala sesuatu di bawah kuasa dia, pentadbiran dia, dan kalau manusia tadi dia nak bergantung kepada Allah SWT, terutamanya pada hari kiamat, sebab kerajaan Allah Ta'ala ni tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Bila berlaku kiamat, apa dah, semua ni hancur belaka. Hancur belaka. Allah Ta'ala kata limanil mulkul yaum, kerajaan pada hari ini milik siapa?